Sebenarnya Agong mahu uji majoriti Muhyiddin? Halang masuk ke parlimen, ini penjelasan polis. Akhirnya Muhyiddin Ako bentang ordinan darurat. Zuraida biadab pelekeh Agong. Bagi kita ahli politik, apa yang penting ialah bukan setakat jawatan, bukan setakat projek. Dah kita sedar dan faham kerajaan ini dah melencong dah. Terbabas daripada sepatutnya. Dah setahun lebih kita bagi masa. Saya pun tak banyak bising, tak banyak kritik. Setahun lebih tak pernah you all dengar kritisai kawan-kawan saya di sebelah, rakan-rakan dahulu pun. Sehingga bila perkara ini berlaku, mulalah saya suarakan oleh kena tahu perkara ini dah tak betul lah. Perundangan negara, pencabulan titah tuanku, ini sebahagian perkara yang perlu kita perbetulkan. Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu boleh mengarahkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk membuktikan majoritinya di Parlimen bagi menamatkan keraguan berhubung keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional, kata Muhammad Syafiee Abdal. Dalam wawancara bersama Portal Malaysia Kini, Presiden Warisan itu berkata ia merupakan satu-satunya cara yang tinggal selepas pihak yang mengendalikan Parlimen telah menyekat usul tidak percaya terhadap Muhyiddin daripada dibentangkan. Pada masa ini pertukaran kerajaan tak boleh dilakukan di Parlimen. Nak buat undi tak percaya pun tak boleh kerana sidang tak benarkan. Ini kerana speaker tak benarkan ia dibentangkan. Jadi macam mana kita nak tahu jika kerajaan ada majoriti atau tidak? Selagi tiada usul agenda, usul tidak percaya diterima. Caranya hanya yang di-Pertuan Agong kata nak lihat bukti yang nyata berkenaan majoriti Muhyiddin. Katanya dalam wawancara, keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional menjadi persoalan selepas beberapa ahli parlimen daripada gabungan pemerintah mengisytiharkan mereka menarik balik sokongan kepada Muhyiddin yang diketahui hanya memiliki majoriti tipis semenjak mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020. Bagaimanapun usaha untuk membuatkan Muhyiddin membuktikan sokongan majoriti di Dewan Rakyat belum berjaya, terutama kerana yang dipertuanya Azhar Harun yang dipilih oleh Muhyiddin meletakkan usul tidak percaya di bahagian belakang aturan mesyuarat. Ia akhirnya tidak pernah dibentangkan. Menurut Syafiee, terdapat banyak contoh di mana raja bertindak untuk pemimpin pentadbiran membuktikan sokongan yang diterimanya. Dia membangkitkan krisis perlembagaan di Perak pada 2009 yang berakhir dengan Sultan Perak menerima menghadap adun sebelum memutuskan Menteri Besar ketika itu, Muhammad Nizar Jamaluddin, tidak lagi mendapat keyakinan majoriti ahli DUN. Katanya lagi, pergelutan kuasa juga berlaku di United Kingdom selepas David Cameron meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Ketika itu katanya, Theresa May dan Boris Johnson tidak mempunyai majoriti sokongan yang jelas di Parlimen yang menyebabkan Queen Elizabeth campur tangan di mana dia arahkan Parlimen untuk buat keputusan walaupun dengan kerajaan minoriti. Begitu juga di Tunisia sekarang, walaupun ia adalah kerajaan minoriti tetapi kerajaan berfungsi dengan baik, katanya lagi. Bagi bekas Ketua Menteri Sabah itu, sangat penting untuk sebuah kerajaan stabil menggantikan Perikatan Nasional yang didakwanya telah gagal menguruskan negara di tengah-tengah wabak penyakit berbahaya. Semua pihak dalam pembangkang juga sependapat dalam perkara itu, katanya. Syafiee mencadangkan kerajaan sementara yang bersatu dan stabil untuk mentadbir negara sehinggalah keadaan sudah cukup selamat untuk memulangkan mandat kepada rakyat. Apa yang penting adalah keyakinan rakyat kepada pemerintah dan pemimpin yang ada. Hari ini, mereka tidak yakin dengan Perikatan Nasional. Jika kepentingan rakyat dan negara jadi keutamaan, maka kita akan berjaya lahirkan satu pemerintahan yang kita kata sebagai kerajaan perpaduan bersifat sementara sehingga sama ada 6 bulan atau setahun atau sehingga tempoh penggal Parlimen habis. Keutamaan adalah untuk atasi masalah wabak penyakit berbahaya. Selepas itu, bila cukup orang yang telah menerima pencegahan adakan PRU, rakyat menentukan siapa yang berkuasa, katanya lagi. Saya suka menjelaskan di sini bahawa pihak polis telah menerima satu maklumat yang daripada media juga mengatakan bahawa hari ini akan berlaku satu perhimpunan solidariti bersama, saya tengok tajuk tu lah, solidariti bersama Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan kita juga telah menyemak dengan Parlimen yang memaklumkan bahawa tiada persidangan pada hari ini lah. Justru disebabkan itu kita telah membuat sekatan dan juga lencongan
tidak membenarkan kenderaan dan orang-orang perseorangan atau individu-individu daripada masuk ke parlimen. Polis tidak ada halangan untuk mana-mana ahli parlimen berkunjung ke bangunan itu, sebaliknya bertindak menghalang mereka kerana wujudnya perhimpunan yang tidak dibenarkan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Azmi Abu Kasim berkata, pihak berkuasa mendapat maklumat suatu perhimpunan dikenali sebagai Solidariti bersama Anwar Ibrahim akan diadakan. Semakan dengan pengurusan parlimen pula, katanya menunjukkan tiada persidangan berlangsung hari ini, iaitu semalam. Justru polis telah membuat sekatan dan juga lencongan tidak membenarkan kenderaan dan orang daripada memasuki parlimen. Itu asas tindakan polis pada pagi tadi, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Ditanya sama ada ahli parlimen sepatutnya dibenarkan memasuki bangunan berkenaan, Azmi berkata, sepatutnya mereka memang tidak ada halangan berbuat demikian. Hal itu kerana, kata Azmi, ahli parlimen terbabit mempunyai pejabat masing-masing di parlimen dan boleh ke situ walaupun tiada sidang berlangsung. Setakat yang saya tahu, mereka ada pejabat di situ, maka mereka dibenarkan masuk, katanya. Ditanya apa yang berlaku sehingga ahli parlimen berkenaan dihalang, Azmi berkata, polis mendapat maklumat berlangsung satu perhimpunan yang bukan melibatkan parlimen. Polis mendapat maklumat ada perhimpunan, katanya Solidariti, bukan perhimpunan parlimen, perhimpunan yang tidak dibenarkan, katanya. Seramai 107 wakil rakyat pembangkang berkumpul dari dataran Merdeka dan cuba bergerak memasuki parlimen pada hari yang sepatutnya menjadi hari terakhir sidang khas bagi membincangkan isu-isu semasa. Sidang khas itu diadakan selepas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menitahkan ia dibuat bagi membolehkan ordinan darurat dibentang dan dibahaskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan dijadual memberikan jawapan sama ada pembatalan ordinan darurat sudah mendapat perkenan agung atau sebaliknya. Bagaimanapun, minggu lalu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis membuat keputusan menangguhkannya atas alasan ancaman wabak penyakit berbahaya. Azmi berkata, langkah menyekat laluan itu dibuat demi keselamatan orang ramai dan ahli parlimen terbabit. Menurutnya lagi, seramai 500 orang anggota dan pegawai bertugas. 2 laporan diterima berhubung perhimpunan dan siasatan sudah dijalankan mengikut Seksyen 9 Akta Perhimpunan Aman 2012, Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Polis akan jalankan siasatan. Daripada itu, ia akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, katanya. Kerajaan akur dengan titah pandangan Yang di-Pertuan Agong dan akan membentangkan ordinan darurat ke Parlimen pada September untuk dibahaskan, kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin berkata, proses pembatalan ordinan darurat oleh Agong seperti mana yang disembah nasihat oleh Jemaah Menteri pada 23 Julai lalu tidak dapat disempurnakan. Katanya ia selaras dengan peruntukan 150/3 Perlembagaan Persekutuan dan suatu usul untuk membahas dan seterusnya mengungkaikan ordinan darurat boleh dibawa ke sidang Parlimen yang dijadualkan pada September. Usul ini yang akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri esok diharapkan dapat menyelesaikan polemik berkaitan pembatalan ordinan-ordinan darurat secara harmoni dan berperlembagaan, katanya dalam kenyataan itu. Terdahulu, kerajaan menerima teguran daripada Istana Negara setelah mengumumkan pembatalan ordinan darurat yang katanya dibuat tanpa perkenan agung. Peristiwa itu mencetuskan desakan agar Perdana Menteri dan Jemaah Menteri meletakkan jawatan. Susulan itu pada Ahad, penunjuk perasaan yang terdiri daripada golongan belia menganjurkan demonstrasi lawan di Kuala Lumpur untuk menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan. Semalam, ahli parlimen pembangkang cuba berarak ke parlimen dengan membawa kain rentang mendesak Perdana Menteri dan Jemaah Menteri berundur. Kenyataan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Zuraidah Kamaruddin berhubung cadangan pembatalan ordinan darurat dan Yang di-Pertuan Agong dianggap biadab. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN PKR Perak Farhaj Wafa Salvador Riza Mubarak berkata ia jelas dimainkan dengan keangkuhan ahli parlimen Ampang itu mempersoalkan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah apabila mempersoalkan titah baginda. Keangkuhan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamaruddin bahawa Yang di-Pertuan Agong perlu mendapatkan penjelasan daripada Kabinet terlebih dahulu sebelum mengeluarkan titah adalah biadab dan tidak jauh dari satu bentuk penderhakaan. Zuraidah sekaligus bertindak memperlekehkan kebijaksanaan Agong di dalam titah berkenaan pembatalan ordinan darurat yang perlu dibahaskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi memenuhi perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Beliau wajar dilaporkan dan disiasat sekiranya telah melangkaui batas dalam kenyataan tersebut, katanya dalam satu kenyataan.
Zuraida di dalam wawancara bahasa Inggeris Consider This di Astro Awani malam tadi berkata, Agong seharusnya mendengar apa yang disyorkan oleh Kabinet. Sepatutnya ada perbincangan dan dibat urus. Tidak harus ada sebarang kenyataan awam yang saya fikir tidak wajar dalam sistem raja berperlembagaan, katanya. Dalam wawancara itu, Zuraida berkata, jadi Pertuan Agong perlu menurut nasihat Kabinet dalam kebanyakan perkara, boleh mendapatkan penjelasan daripada Kabinet terlebih dahulu sebelum mengeluarkan titah. Malah Zuraida menjelaskan yang Kabinet telah memutuskan untuk membatalkan Ordinan Darurat pada 21 Julai dan berdasarkan proses yang ada, telah membawa keputusan itu kepada pengetahuan Agong. Zuraida berkata demikian merujuk kepada surat Istana Negara pada 29 Julai lalu yang menegaskan Agong sangat duka cita dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang berkata Ordinan Darurat telah dibatalkan di saat perkenan belum diberikan. Agong sebaliknya bertitah yang ordinan tersebut perlu dibahaskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi memenuhi perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan.